Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 19 Jun 2020. Kerajaan negeri semalam mengumumkan peruntukan pakej bantuan COVID-19 fasa kedua bertemakan Sabah New Deal bernilai RM240 juta bagi membantu mengaktifkan, memulih dan menyuburkan kembali sektor ekonomi negeri yang terjejas berikutan pandemik COVID-19. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal berkata peruntukan itu yang merupakan kesinambungan kepada pakej bantuan COVID-19 Sabah fasa pertama berjumlah RM670 juta diumumkan pada 25 Mac lepas juga bertujuan memperkasakan lagi ekonomi digital di negeri ini. Datuk Syafiee berkata pakej bantuan itu dirangka dengan 3 objektif utama bagi mendepani cabaran suasana ekonomi merudum dan tidak menentu, sekaligus memastikan ia seiring dengan langkah ke hadapan untuk beralih kepada amalan kebiasaan baharu. Tegasnya, kerajaan serius dalam mempercepatkan inisiatif transformasi digital di Sabah dan usaha itu akan dimulakan dengan melaksanakan program digitalisasi kerajaan negeri bagi meningkatkan lagi kualiti, kapasiti dan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan awam negeri ini. Justru kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak RM35 juta untuk menaik taraf ke semua pelayan komputer kerajaan dengan menyediakan kelengkapan peralatan serta aplikasi digital terkini termasuk penyediaan internet jalur lebar berkelajuan tinggi di bangunan pejabat kerajaan negeri. Sejumlah RM60 juta diperuntukkan bagi menggalakkan sektor swasta termasuk pengusaha perusahaan kecil dan sederhana PKS di Sabah beralih kepada urus niaga ekonomi digital. Daripada jumlah itu, RM50 juta adalah bagi membantu mengukuhkan rantaian nilai serta logistik berkaitan, manakala selebihnya untuk membangunkan platform e-dagang berpusat Sabah. Datuk Syafiee berkata demikian ketika mengumumkan pakej berkenaan di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Kerajaan turut memperuntukkan RM30 juta bagi tujuan menyokong usaha berterusan membendung dan menangani penularan COVID-19 di Sabah. Kes baharu jangkitan COVID-19 di Sabah bertambah 1 kes, menjadikan jumlah kumulatif kes di negeri ini 362. Kes terbaru itu dilaporkan di Penampang melibatkan bukan warga negara yang dikesan melalui kes saringan orang kena tahan OKT di lokap Ibu Pejabat Polis IPD Penampang. Menurut kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Isham Abdullah, lelaki berumur 26 tahun itu merupakan antara 2 OKT yang dihantar Jabatan Siasatan Jenayah JSJ IPD Penampang ke Klinik Kesihatan Penampang petang Rabu untuk menjalani ujian swab COVID-19. Seorang lagi OKT didapati negatif. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Penampang DSP Muhammad Aris Ibrahim ketika dihubungi mengesahkan perkara itu berkata, suspek warga asing itu ditahan membabitkan kesalahan Akta Rumah Judi Terbuka ARJT 1963 dan Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63. Berikutan kes itu, pasukan perubatan dari Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menghantar pasukan siasatan ke IPD Penampang bagi melaksanakan ujian saringan terhadap tahanan lain. Ujian saringan itu dijalankan ke atas pegawai serta anggota polis yang mempunyai kontak rapat atau secara langsung dengan suspek positif. Proses sanitasi juga turut dijalankan di lokap IPD Penampang bagi memastikan tidak berlakunya penularan wabak itu. Unit Vektor Denggi Pejabat Kesihatan Kota Kinabalu PKKK melakukan operasi pemusnahan tempat pembiakan PTP nyamuk Aedes di sekitar kawasan sekolah Tanjung Aru bagi mencegah penyakit demam denggi di kawasan berkenaan. Pembantu Kesihatan Awam unit tersebut, Dali Mudin, berkata operasi itu merupakan rutin pejabat berkenaan untuk mencegah pembiakan nyamuk Aedes dan penyakit demam denggi. Ini sebenarnya rutin dan juga untuk kesedaran untuk semualah. Dia bukan saja untuk sekolah tapi untuk tempat kediaman kita juga. Kiranya untuk semua tempatlah kita kena jaga untuk mengelakkan dari penularan lagi inilah demam denggi, ya.
di sekolah, di rumah, di tempat kerja. Katanya 3 pasukan ditugaskan dalam operasi berkenaan dan setiap kumpulan dikehendaki membersihkan kawasan sekitar di 2 buah sekolah terpilih di sekitar Tanjung Aru. Dali berkata demikian kepada pemberita RTM selepas operasi tersebut di Kota Kinabalu. Sehingga 13 Jun tahun ini sebanyak 2,443 kes demam denggi direkodkan di seluruh negeri ini. Kota Kinabalu mencatat kes tertinggi iaitu 633 kes, Sandakan 420, Semporna 374, Tawau 297 dan Lahadatu 256 kes. Manakala jumlah kematian akibat denggi ialah 12 kes iaitu kurang 1 kes berbanding tempoh sama tahun lepas. Pengusaha salon dinasihatkan supaya tidak menaikkan caj perkhidmatan sewenang-wenangnya bagi mengaut keuntungan berlebihan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Menurut Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDHNHCP Negeri Taha Julai, pengusaha salon hanya dibenarkan mengenakan caj tambahan melibatkan 2 barang iaitu apron pakai buang dan sarung tangan. Mereka haruslah mengekalkan harga asal seperti mana yang mereka caj sebelum PKP. Walau bagaimanapun, mereka dibenarkan untuk mengenakan caj tambahan hanya ke atas 2 barang yang melibatkan perkhidmatan salon tersebut iaitu apron pakai buang untuk customer dan juga sarung tangan untuk digunakan oleh tukang gunting tersebutlah. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di pejabatnya di Kota Kinabalu. Taha berkata pengusaha salon haruslah mempamerkan tanda harga agar pelanggan tahu akan caj yang perlu dibayar selepas selesai perkhidmatan tersebut. KPDHNHCP Sabah telah mengeluarkan 37 notis pengesahan maklumat barangan dan perkhidmatan dan 35 notis di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 kepada 68 premis yang melibatkan perkhidmatan gunting dan cuci rambut lelaki, wanita dan kanak-kanak. Setiap rumah di Tawau perlu memiliki sekurang-kurangnya 1 unit alat pemadam api bagi membolehkan tindakan awal diambil sekiranya berlaku kejadian kebakaran di rumah masing-masing. Presiden Majlis Perbandaran Tawau MPT Datuk Insinyur Amrullah Kamal berkata, tindakan awal tersebut amat penting supaya api boleh dipadam segera dan mengelakkannya daripada merebak. Dato' IR Amrullah berkata Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Tawau akan mengadakan program untuk memberitahu akan kepentingan memiliki alat pemadam api di rumah dan cara-cara penggunaan yang betul. Jadi selepas ini barangkali kita akan menitik beratkan tentang kemestian setiap rumah-rumah ini untuk mengadakan fire extinguisher ni. Dia tidak mahal, hanya RM80 sahaja. Dan di samping itu pihak para bomba dan pihak MPT akan memastikan ini akan dititik beratkan dan api seperti ini dapat dibatasi dalam 6 minutes yang pertama itu. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM ketika melawat pusat pendaftaran penduduk yang terlibat kebakaran di Dewan Terbuka Masjid Habib Abdul Rahman, Lorong Haji Sundu Batu 2, Jalan Apas Tawau. Mengulas lanjut, Datuk IR Amrullah berkata pihaknya akan meneliti semula sama ada mereka yang terlibat dalam kebakaran itu boleh mendirikan semula rumah di tapak asal. Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana dengan peruntukan RM35 bilion yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini turut memberi manfaat kepada usahawan tempatan. Usahawan kek lapis Muhammad Dirar Effendi berkata penjana dengan pelepasan khas cukai pembelian barangan informasi teknologi maklumat ICT dan perkhidmatan internet percuma sedikit sebanyak meringankan beban. Muhammad Dirar berasal dari Kuching, Sarawak, mendirikan rumah tangga dengan pasangan Siti Rahmah Sahlan dari Keningau yang mengusahakan kek lapis Borneo tidak menafikan perniagaan mereka turut terkesan berikutan penurunan COVID-19. Namun, insentif yang diumumkan kerajaan membolehkan perniagaannya bertahan dan bergantung kepada permintaan secara dalam talian berbanding sebelumnya. Kelainan sikitlah daripada permintaan yang sebelumnya. Kalau permintaan sebelum ni
orang boleh beli secara direct, walk-in dan seperti biasa. Tapi bagi tahun ni kebanyakannya melalui online lah. Online WhatsApp, kebanyakan WhatsApp dan Facebook lah. Berlalu ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu, Muhammad Dirar berkata kecekalan dan ketabahan juga faktor perniagaan mampu bertahan selain kreatif dalam mempromosi produk pada setiap masa. Baik, sekian dahulu berita pagi Sabah. Saudara, budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.